sebagai seorang manusia. Jadi saudara, Islam ajar kita menghormati manusia walau dia tak ada jabatan, tak ada pangkat sebagai dia seorang manusia. Walau mungkin dia berlainan agama, selagi mana dia tak musuh Islam, maka kita menghormatinya. Allah Ta'ala berfirman, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbaik-baik, untuk berlaku adil, untuk menabur bakti kepada orang-orang yang tidak memusuhi kamu dan tidak menghalau kamu keluar daripada negara kamu. Yani orang-orang kafir yang dia tak ada masalah dengan kita. Maka Allah Ta'ala menyuruh kita melakukan kebaikan pada mereka, melakukan keadilan kepada mereka. Ada pun orang kafir yang bermusuh, yang menunjukkan kebiadabannya terhadap Islam, maka Allah Ta'ala dah sebut sifat orang beriman, A'izzatin 'alal kafirin, bersifat keras dengan orang-orang kafir. Kafir macam mana? Ni yang lawan Islam. Artinya saudara, kita menghormati manusia atas namanya manusia, walau siapa pun dia. Kemudian kata Luqman Hakim lagi, Tuharirul abid, berusahalah kamu bagi membebaskan hamba. Ini cerita zaman dulu. Mungkin hari ini kita nak sebut bebaskan hamba macam mana? Jangan perhambakan manusia. Itu termasuk dalam membebaskan hamba. Walaupun soal kita majikan, power besar, kita ada pekerja, jangan kita perhambakan mereka dengan tidak memberi hak dan keadilan pada mereka. Ya, kita suami kuasa besar, jangan perhambakan isteri kita. Ya, kita ibu kuasa besar, jangan perhambakan anak. Tetapi lakukan, bermuamalah mereka, berikan insaniah, kemanusiaan kepada mereka, sehingga mereka melihat mereka manusia yang dihormati oleh ibu, oleh ayah, oleh suami mereka. Mereka tak nampak mereka diperhambakan oleh suami mereka. Dia setengah menjadikan isteri sebagai hambanya. Isteri tak boleh cakap apa-apa, kena diam, tak boleh beri pendapat langsung. Isteri tak boleh balik kampung ayah dia ni, dia tak tahu punya suami, dia tak benarkan bersuara. Kalau suara naik melompang, naik terajang, dia memperhambakan isterinya sehingga isterinya tak dapat rasa kebebasan. Suami kan dengan lelaki. Demikian anak-anak sampai tak boleh beri pendapat, tak boleh nak beri pandangan, dia diperhambakan anak-anak. So ini yang dikisahkan oleh Umar Khattab. Bagaimana kisah anak Amr bin Al-As yang memukul seorang badui kerana kalau berlomba. Dia anak Amr bin Al-As, sebab dia kalau berlomba kuda dengan badui, maka dia pun turun, dia belasah orang ni. Lalu si badui ini pecuk kuda pergi ke Madinah, mengadu pada Umar Khattab. Umar Khattab hantar surat, Amru, kamu dengan anakmu datang ke Madinah. Datang ke Madinah. Lalu Amr bin Al-As datang. Ketika itu dia menjadi gubernur Mesir bersama anaknya. Lalu Umar Khattab mengambil cemeti, menyuruh badui ini belasah pukul anak Amr bin Al-As sebagaimana dihukum. Maka dipukul, dibalas. Kemudian Umar Khattab beri lagi cemeti, pukul bapaknya sekali. Lalu kata badui, wahai Umar Khattab, wahai Amirul Mukminin, yang pukul aku anak dia, bukan bapak dia. Kata Umar Khattab, kerana bapak dia lah anak dia berani pukul. Ni kata bapak dia, supaya orang semua tahu, gubernur pun boleh Umar Khattab belasah. Bila dengan sebab dia anak-anaknya berlaku zalim. Ramai anak-anak ni jadi gong, jadi sombong, sebab ayah dia power. Jadi dengan ayah belasah sekali. Biar tahu ayah tak ada power juga untuk tolong anak dia kalau buat zalim. Badui tanya tak nak. Kata Umar Khattab, aku dah beri pilihan, kamu yang tak nak. Aku dah beri keadilan, kamu yang tak nak. Lalu timbullah kata-kata masyhur. Umar Khattab mengingatkan Amr bin Al-As, mata tasta'bidun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrar. Sejak bila kamu pandai memperhambakan manusia, hukum sesuka hati kamu, sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Ini yang saya nak hubung kaitkan dengan makna perhambaan. Artinya saudara, isteri kita dia ada hak, beri hak dia. Kalau saudara tak beri hak, saudara memperhambakan dia. Anak-anak kita dia ada hak, beri hak anak-anak kita. Hak memilih jodoh itu hak dia. Ya, kita cuma wali ni cuba nasihat, pilihlah menantu yang baik. Ya, dia ada hak untuk memilih. Sebab dia berkait dengan kecintaan dia, berkait dengan masa depan dia. Setengah mak saudara dia nak istiqarah untuk anak dia, tak boleh. Anak dia nak kahwin, anak dia istiqarah. Kalau mak nak istiqarah, mak kahwin lain lah. Kadang-kadang mak ayah sampai peringkat dia nak menentukan jodoh anak dia, mak dah istiqarah untuk kamu, untuk pihak kamu, dan mak dapati lelaki ni tak sesuai,
yang satu lagi sesuai. So ini tidak betul. Istiqarah tidak dilakukan oleh orang lain untuk kita, kerana yang menghadapi semuanya itu kita. Istiqarah patut dilakukan punya hak itu. Ya, kalau anak kita dah kita nasihat dah tak berapa dengar dia nak kahwin sangat lelaki ni, nak kahwin sangat perempuan ni, ginilah ayah minta kamu secara agama dengan jujur sebagai orang berpengalaman, istiqarahlah dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kamu kebaikan. Andai kata ini jodohmu, insya-Allah ada kebaikan. Di sebalik kekurangan yang ayah nampak, mudah-mudahan kekurangan yang ayah nampak ini bersifat seketika, bukan selama-lamanya. Ya, kita kadang-kadang ayah, ibu, kita nampak bakal menantu ni kekurangan. So mudah-mudahan itu wasangka yang tidak betul. Mudah-mudahan bila dah kahwin dengan anak kita, kita nampak kesempurnaan pula. Mudah-mudahan begitu. Yang kita juga bimbang kalau hari ini kita nampak bakal menantu kita macam sempurna, dia bila kahwin jadi tak sempurna pula. Jadi sebagai dalam bab ini, jangan menzalimi anak-anak, jangan memperhambakan mereka. Mereka ada hak untuk memilih. Sama juga saya katakan isteri atau suami atau ayah atau orang-orang yang majikan atau sebagainya, jangan memperhambakan manusia. Dia ada hak untuk berehat, ada hak untuk cuti. Jangan kita kacau pada masa cuti atas nama ini arwah saya datang kerja. Jangan perhambakan mereka. So ya, selalu boleh gunakan kuasa hari ini ketika mana saudara ada kuasa. Tetapi ingat, siapa yang kita lakukan dipersoalkan di hadapan. Benarkah ini benar-benar memberi, ataupun kita kata, adakah benar kita memerlukan mereka untuk bekerja waktu ini? Atau saja pada kita kerja seorang-seorang, takut barangkali semua wajib kerja saling ngebos atau sebagainya. Jangan perhambakan manusia, beri hak mereka. Kalau mereka patut rehat, beri hak mereka rehat. Kalau mereka patut dapat yang lebih, beri hak mereka untuk dapat lebih. Dan siapa yang menzalimi manusia, dia menghambakan manusia. Kemudian kata Luqman pada anaknya lagi, wa tu'wil gharib, dan hendaklah kamu menolong orang-orang asing, orang-orang dagang, orang-orang yang tak ada saudara mara. Kadang-kadang saudara dia lah orang datang kampung kita cari saudara dia. Ibu dia datang, tak ada orang kat rumah. Datang daripada mana ni? Perak jauhnya. Tak apalah, tumpang dah tidur rumah saya. Bukankah itu akhlak? Tak apa, saya boleh tunjuk awak penginapan yang dekat dengan rumah saudara awak. Tidur di situ dulu ke, atau kita beri cadangan apa saja. Naiklah kat rumah dulu, solat zuhur dulu kat rumah saya ni, makan nasi dulu kat rumah saya. Solat kelak ni seperti hilang mungkin. Satu ketika dahulu ada, hari ni hilang. Saya ingat masa saya kecil dulu ikut nenek saya jual tikar. Yang mungkin hari ni tak boleh buat macam tu lah. Dia jual tikar masa kita kecil, umur 5 tahun, 6 tahun. Ikut nenek. Bila kita ikut, dia suruh kita masuk kampung, keluar kampung. Ada orang akhlaknya cukup baik. Oh, nenek kita datang jauh daripada Marang ke Dungu. Dia tengok, cik naik dulu, makan nasi dulu, sembahyang zuhur dulu rumah dia. Tak beli pun tikar. Tikar dia tak beli. Sebidang tikar mengkuang. Satu jual tikar mengkuang. Dia jual sebidang RM12, RM10. Tapi akhlak dia tak beli tikar. Tapi dia suruh kita naik, makan nasi dulu, sembahyang zuhur dulu rumah dia. Sembang-sembang cakap tanya daripada mana sekian-sekian. Minta maaf lah makcik, saya tak berhajat nak beli tikar. Tapi dia akhlak melindungi orang-orang asing, orang yang datang pernah. Ya, walaupun kita nampak dia kan menjual, kan dia ada duit, tapi di mana akhlak kita? Yang hari ini kita katakan ia hilang hari ini. Kita melihat orang yang menjual ni dah bukan manusia, dia cuma cari untung. Dia tak ada ruang untuk berehat kat rumah kita, atau nak dapat seteguk air rumah kita, tak ada. Sorry lah, kita tak bagi. Cerita pula orang jahat ramai ni, lagi payah. Kita tutup pintu rumah kita serapat-rapat ni. Akhirnya tak ada dah benda ni. Tu'wil gharib, kamu menolong orang-orang asing, orang-orang dagang, orang-orang yang terputus saudara maranya, terputus bekalannya, dan golongan-golongan yang saya katakan perlukan sedikit khidmat kita. Barangkali kalau hari ini kita tak boleh buka pintu rumah kita, misalnya kita tunjukkan dia penginapan yang paling hampir, yang paling dekat, yang paling baik, yang paling murah, yang mudah untuk dibuat urusan di tempat-tempat yang sibuk atau sebagainya. Itu salah satu akhlak yang kita mesti berusaha untuk kita katakan mencontohi akhlak-akhlak yang baik. Kemudian tu'in al-faqir, tolong orang fakir. Kemudian menambahkan kehormatan bagi orang mulia. Saudara, bila kita bergaul ni ada orang mulia, orang soleh, para alim ulama, maka beradablah dengan mereka supaya mereka nampak mulia. Jangan kita berkawan dengan orang mulia macam kita kawan dengan geng kita. Bezakan dia dengan orang lain.
supaya orang lain tengok kita, siapa tu dia muliakan sangat, cakapnya lembut, cakapnya dalam keadaan tawaduk. Siapa orang ni? Oh, ini orang mulia, orang soleh, ini orang baik, ini bertakwa, ini ulama, ini orang alim, ini orang tu dan ini. Nampak, menunjukkan, sehingga orang lain, sebab cara kita buat, orang lain turut menghormati. Ini akhlak kita. Sebab saudara, kadang-kadang kita kenal orang mulia ni, orang lain tak kenal. Kita kenal dia ulama, orang lain tak kenal dia ulama. Tapi dengan cara kita bergaul dengan baik, tutur kata yang baik, sehingga orang lain daripada jauh nampak siapa dia ni, sehingga disanjung begini, dimuliakan begini, sehingga dijaga kebajikannya begini. Oh, dia orang alim, orang soleh, dia orang bertakwa. Orang lain turut memuliakannya. Lain kali kalau orang tu jumpa kat mana-mana, dia turut memuliakan sebab dia ingat mungkin dia muliakan. Ini kelebihan ataupun ini pesan Luqman Hakim pada anak. Kemudian last sekali dipesan ialah walisayyidis sududa. Ini terjemahan yang agak tempang. Dan disebut di sini, hendaklah pula memperkuatkan kepimpinan si pemimpin. Sebenarnya bukan walisayyidis sududa, maknanya hendaklah kamu senantiasa membetulkan pemimpin. Itu baru betul. Bukan memperkuatkan. Memperkuatkan ini mengampu pula. Memperbetulkan berdasarkan hadis Nabi SAW. Allahumma hdini wasaddid bi. Ya Allah, berilah senantiasalah beri hidayah kepadaku dan jadikan aku senantiasa benar dalam tindakan. Saddid perkataan tasaddada, yusaddidu, sududan. Maknanya bagi pemimpin, kamu kena sentiasa membenar ataupun membetulkan dia. Ya, kadang-kadang pemimpin ni selewek.